أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 5 bayan ke-7 daripada bawah. Muka surat 5 bayan ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya atas pada di atas tu ketahui olehmu bahawasanya dalil atas segala sifat maknawiyah, dan bahawasanya yakni dan ketahui olehmu bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Bahawasanya segala sifat yang 20 itu, sifat wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman, terbahagi atas 4 bahagi. Ada 4 bahagian. Mana pertamanya sifatun nafsiyatun namanya. Mana? Sifatun nafsiyatun namanya. Balik tau. Sifatun nafsiyatun namanya. Gitu. Namanya sifatun nafsiyatun ke sifatun nafsiyatun namanya. Bahasa moden lah. Ni baru bahasa bahasa klasik. Pertama daripada 4 bahagi. Bagi segala sifat 20, sifatun nafsiyatun namanya. Nama dia sifatun nafsiyatun. Iaitu sifatun nafsiyatun ni satu. Mana satu? Wujud. Iaitu sifatun nafsiyatun satu. Koma situ. Satu tu sifat apa? Wujud. Jangan iaitu satu wujud. Apa dia? Iaitu satu wujud. Wujud satu je, bukan 2. Dan kalau baca terus tau. Iaitu satu wujud. Oh, satu wujud. Qidam, 2 qidam. Baqa' ada 3 baqa'. Gitu. Iaitu sifatun nafsiyatun satu. Mana satu tu? Tu badar dia panggil. Wujud. Wujud sifatun nafsiyatun. Kemudian apa makna sifatun nafsiyatun? Dia akan bicara di bawah. Hak pembahagian ni fardu kifayah. Sifatun nafsiyatun, sifatun salbiyatun, sifatun ma'aniyun, sifatun ma'nawiyatun. Itu fardu kifayah. Tapi ingat, fardu kifayah ilmu tauhid. Fardu ain yang paling besar pahala. Fardu ain tauhid.
Fardu kifayah paling besar pahala. Fardu kifayah tauhid. Gitu je lah. Cuma, kalau tak pandai, tak pernah belajar, tak berdosa. Janji, di kawasan tu ada orang pandai. Kawasan macam mana? Kawasan lingkungan yang boleh kasar solat. Lingkungan 90 km tu, kena ada seorang pandai. Kalau dalam lingkungan 90 km ada seorang pandai, habis orang kawasan tu berdosa belaka. Kena ingat kau. Kalau fardu kifayah tak pandai, tak berdosa. Tak berdosa jikalau di kawasan tu ada orang pandai. Gitu je lah. Kawasan kita ada lah orang pandai. Siapa pandai? Biasa molek. Ini kewajipan ni. Ni kewajipan. Harap-harap gitu tau. Mana harap-harap je. Ini hak pembahagian sifat 20. Walaupun fardu kifayah ilmu tauhid, ilmu hak nombor 1. Tapi tak berat lah. Tak sedut maksa lah. Kalau hak budak-budak, bila kita suruh dengan apa? Kalau mengaji orang tua, mengaji nak fokus fardu ain, jangan kita pergi penting hak bukan fardu ain. Fardu ain ni bukan tahu saja. Fiqh ada fardu ain, tasawuf ada fardu ain. Itu fardu ain ilmu, fardu amal pula. Jadi kalau kita mengaji kodo-kodo nak lepas diri ni, orang mengajar pula, jangan duduk tambah fardu kifayah dalam keadaan orang duduk belajar tu fardu ain pun wahara, amal fardu ain pun tunggal langgang, sabarlah dulu fardu kifayah tu. Ada dia kena ambil aulawiyat dia panggil. Aulawiyat. Ni fik aulawiyat ni. Biar faham kau mana hak utama. Gitu. Aulawiyat, mana hak utama? Kan kita apa-apa kan, kita kena pilih hak utama. Ini cerita bab belajar agama, kehidupan dunia gitu juga. Kita pendapatan ni kodo-kodo. Di pendapatan kita ni kodo-kodo, yang awak sedap. Nak ikut suka tak boleh. Dia kena keutamaan. Faham ni? Itu aulawiyat orang panggil. Tapi kalau pendapatannya agak terhad, tak berapa nak cukup, dia tak kira pada hak mana aulawiyat. Dia kira ikut sedap dia je. Mewah cara dia je. Lepas tu akhirnya, hak keutamaan. Faham tak ni? Itu contoh kalau benda dunia. Kita boleh nak faham situ. Mana boleh gaji, mana keutamaan. Susung. Ngam-ngam. Tak ada lah. Hak lebih lah. Kalau ada lebih, barulah kita bolehlah sekali-sekala. Nak pergi makan luar macam sekali-sekala. Sekali-sekala ni pun ada hak lebih. Kalau tak ada hak lebih, bukan makan luar, makan di rumah pun kering je. Gitulah. Dia kena jaga keutamaan. Itu hidup dunia. Ni belajar agama pun sama. Belajar agama, kita bukan belajar pondok. Pondok mewah. Kita nak belajar fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah, ilmu sunat. Belajar gila. Tempuh gila. Mana-mana hak tu gua ajar, ustaz ajar. Dan mana fardu ain, fardu kifayah? Allah. Fardu ain lengkap di dalam tu. Hak mana? Tak apalah tak tahu mana pun sebab kita duduk majlis ilmu daripada lepas subuh sampai tengah malam. Tak apa. Orang kata, orang mewah, kaya dengan majlis ilmu. Sama macam tadi lah. Orang pendapatan besar. Kau ada dia lah. Boleh gaji, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, beli ni. Ikut dia lah. Sebab apa? Gaji dia besar. Dia mewah. Tapi kita ni kalau kodoh terhad, aulawiyat. Keutamaan. Penting tu. Orang belajar, penting. Fokus keutamaan. Orang mengajar pun penting juga. Fokus mengajar tu pada keutamaan. Keutamaan apa? Fardu ain lah. Fardu ain sokmo. Sokmo dah sokmo pun itu keutamaan. Fardu ain pun keutamaannya tauhid yang nombor 1. Keutamaan yang kedua, fiqh yang nombor 2.
Keutamaan yang tiga, tasawuf. Kena jaga pula. Keutamaan ni sebuah susunan tu. Jangan duduk pekoh je. Tasawuf je. Dah kita ngajar pekoh. Takkan nak setuh bab tauhid. Kalau orang pondok, ngajar pekoh ke, ngajar tasawuf ke, ada peluang boleh peringat bab tauhid, akan diperingatkan bab tauhid. Mengajar pekoh, mengajar tasawuf, ada celah je. Boleh peringatkan berkaitan kepentingan ilmu tauhid, akan diperingatkan. Ni kalau pekoh sepatah pun tak peringat ilmu tauhid. Tasawuf je, sepatah pun tak peringat ilmu tauhid. Aku pondok tak gitu. Aku pondok tak gitu. Berapa keutamaan? Keutamaan ilmu kita ni. Tapi dah kitab ni dia ada campur belah ke kita kitab tauhid pekoh ke tasawuf ke, kita nak di dalam tu ngam-ngam fardu ain. Fardu ain cukup dan ngam-ngam, tak ada masuk fardu kifayah pun. Payahlah. Di mana-mana kitab pun, kitab fardu ain sekalipun, di dalam tu akan ada juga lebihan dia hak fardu kifayah. Tak ada lagi dak tu. Dia kalau nak fardu ain saja kok, saya dulu masa ada kelapangan dulu, saya ada juga mengajar di pejabat ke apa ke, dia nak ni tazkirah fardu ain, mengajar, bukan tazkirah, mengajar lah. Jadi saya tak pakai kitab ah. Saya tak pakai kitab. Ambil yang pertama ilmu tauhid, ambil tajuk-tajuk penting. Ambil penting-penting, asas-asas. Sebab nak kerja pada ilmu pekoh pula. Masuk bab pekoh, bab taharah pun fokus-fokus je. Fokus-fokus penting je. Dah sekali sebulan nak ajar mana? Pada ni. Fokus-fokus je. Tak baca kitab. Sebab kitab dia akan campur dengan fardu kifayah. Sebab dia nak fardu ain saja. Nak fardu ain saja. Itu panggil aulawiyat dia, keutamaan. Apa perkara pun. Dalam bab amal kita kok keutamaan. Wajib dengan sunat. Tu tak ada bincang tu, keutamaan. Wajib dengan sunat tak ada bincang. Keutamaan ni kalau wajib sama wajib. Wajib sama wajib, keutamaan. Wajib dengan sunat, qada dengan semai sunat tarawih. Biarlah tarawih 4 bulan lagi pun. Nak cerita dulu. Tarawih 4 bulan lagi. Tarawih 4 bulan lagi. Kita puasanya bulan Mac, kita bulan 3 kita puasa. 1 Januari 1 Rejab. 1 Januari 1 Rejab. Mudah je nak tengok tarikh. 1 Januari 1 Rejab, 1 Syakban 31 Januari tau. 1 Syakban. 1 Ramadan 1 bulan Mac. Begitulah. Sebab 1 Syawal 31 bulan Mac. 1 Syawal pun tahu juga. Tahulah abang nak raya, tamu raya. 1 Syawal 31 Mac. Jadi kita nak Ramadan 4 bulan lagi. Qada dengan tarawih. Mana aulawiyat? Dahi. Aulawiyat apa tu? Wajib dengan sunnah. Wajib dengan wajib ni. Mana aulawiyat utamaan dia? Kita berkewajipan membayar hutang. Kita berkewajipan mengerjakan haji contohnya. Mana yang kita kena utamakan? Ada ni. Itu panggil apa? Pilih aulawiyat dia. Kita nak buat amal sunat, satu-satu amal sunat. Bertembung antara 2 amal sunat. Kita nak utamakan hak mana dulu? Ni aulawiyat orang panggil. Wajib dengan wajib, sunat dengan sunat. Kalau wajib dengan sunat tak ada nak banding. Sama wajib fardu ain dengan wajib fardu kifayah. Tak boleh banding kau. Kita belajar ni kan. Wajib fardu ain dengan wajib fardu kifayah. Tak boleh nak banding dua tu. Walaupun sama-sama wajib. Sebab aulawiyat dia hak fardu ain.
Tapi waktu kalau kita ada, kita masuklah. Kalau kita tak ada, kita pakai tu mana ni? Cerita rekah je lah. Jadi pertama ada 4 bahagi. Bagi segala sifat 20, sifatun nafsiyatun namanya. Iaitu sifatun nafsiyatun 1. Wujud. Lepas tu kalau tanya, 4 bahagi ni kita tanya. Mula-mulanya, sifat nafsiyah ada berapa? Tak boleh nak jawab. Jadi saya tanya. Sebab dia 1 je, wujud. Tak reti nak jawab. Salbiyah 5. Ma'ani 7. Maknawiyah 7. Tak usah duk tanyalah. Tanya nafsiyah ada berapa? 1 je, sifat wujud je. Hak 1 pun tak nak jawab. Cukuplah. Makna dia tak reti ilmu fardu kifayah. Kat tu je. Kedua daripada 4 bahagi. Sifatun salbiyatun. Sifatun salbiyatun. Namanya. Dia kena berhenti gitu. Sifatun salbiyatun namanya. Iaitu sifatun salbiyatun 5 sifat. Iaitu 5 sifat. Baru comel tu. Tadi sifatun nafsiyatun namanya. Iaitu 1. Iaitu wujud. Dah. Iaitu 1 sifat. Iaitu wujud. Dia sama macam bawah ni. Bawah ni sifatun salbiyatun namanya. Iaitu 5 sifat. Mana 5 sifat? Iaitu kidam dan baqa'. Kalau atas tadi tu kan. Iaitu 1 sifat. Mana? Iaitu wujud. Baru sama dengan bawah tu. Iaitu 5 sifat. Bagi sifatun salbiyatun. Kidam dan baqa' dan mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Ini mudah je. Sebab nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, susunan dia straight je kan, mudah tu. Mudah je lah. Ketiganya sifatun ma'aniyun namanya. Iaitu sifatun ma'aniyun 7 sifat. 7 sifat. Mana 7 sifat? Iaitu 7 sifat qudrah dan iradah. Tu sambung tu kan. Lepas ada wahdaniyah, sifatun salbiyatun, sifatun ma'aniyun, qudrah lah pulaknya. Qudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan sama dan basar dan kalam. Keempat daripada 4 bahagi. Bagi segala sifat yang 20, sifatun maknawiyatun namanya. Iaitu sifatun maknawiyatun 7 sifat pula. Pewaw lam alif pula. Biasa kitabnya pewaw lam je, pul gitu je. Ini pewaw lam alif pula. Iaitu 7 sifat pula. Apa makna 7 sifat pula? Ni lughah je. 7 sifat pula ni, kita tak jadi pula gitu, kita kena ada K lah. Pula baru jadi sebutan. Apa makna 7 sifat pula? Makna berulang. Berulang. Bukan pulak ni berulang. Mari pulak budak ni. Mana apa? Mari dah tadi. Dia kenal hak mana tak tahulah. Mari pulak. Ni pulak ni berulang. Sekarang ni sifatun maknawiyatun berulangnya bila baru sebut sekali baru ni. Bila berulangnya?
Pula di sini dengan makna juga. Di bahasa Arab aidan. Bahasa Arab aidan. Melayu terjemah pula boleh, juga boleh. Tapi pula dengan juga lain makna. Kalau juga macam mana? Mari juga. Apa mari juga? Berulang. Tidak. Apa makna mari juga? Serupa pada mari. Kawan dia mari juga. Mula-mula kata tak mau mari. Lepas kawan dia mari juga. Berulang ke tak? Tidak berulang. Tetapi serupa. Apa serupa? Serupa pada sama-sama mari. Faham tak? Jadi di sini pula dengan mana juga. Maksud dia apa? 7 sifat pula. Yakni 7 sifat juga. Sebagaimana sifat makni 7 sifat. Bukan berulang. Tapi serupa. Mana pun serupa. Maknawiyah 7 pula. 7 juga. Sebab apa 7 juga? Yakni seperti sifat makni 7. Itu beza dia lah. Mana kalau kita biasa mengaji kitab Jawi, pula yakni juga. Biasa baba-baba aja gitu. Kita sebut pula. Tok Guru sebut pula yakni juga. Kita dengar tu kita faham lah. Pula dengan makna juga. Sebab pula ni kalau sungguhnya berulang. Juga tidak berulang. Tapi serupa. Sekarang sifat maknawiyah belum berulang lagi. Tapi 7 sifat juga. Macam sifat ma'ani. Tadi sifat ma'ani sifat lain. Sekarang sifat maknawiyah sifat lain. Tidak berulang. Tapi serupa pada bilangan. Jadi sifat maknawiyah 7, sifat makni 7 juga. Kejadi kalau bahasa Melayu kita. Sifat makni 7, sifat maknawiyah 7 pula. Gitu. Dan sifat makni 7, kudrah sampai ke kalam. Sifat maknawiyah 7 juga, 7 pula. 7 pula dah bila hak yang pertamanya. Tak ada lagi yang pertama. Itu je beza lah. Macam cakap tadi lah. Mari pula. Mana apa? Berulang mari. Mari juga. Tidak berulang mari. Tapi serupa pada sama-sama mari. Jadi sekarang ni sifat maknawiyah 7 pula. Yakni juga. Sebagaimana ma'aninya 7. Maknawiyah 7 juga sama. Mana hak maknawiyah yang 7 ni? Iaitu kaunuhu qadira. Sama pula. Ma'ani sampai ke kalam. Sifat 13. Kaunuhu qadira ni pula. Sifat maknawiyah. Kan senang tu kan? Disambung gitu je. Iaitu sifatun maknawiyatun. Hak 7 sifat ni. Kaunuhu qadiran. Dan kaunuhu muridan. Dan kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Sedap ngaji gitu dok. Banyak jadi. Barulah maka maknanya. Baru nak makna. Baru nak pergi pada makna nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tu payah sikit tu. Kalau setakat nak tahu nama, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, tak payah mana. Berapa bilangan sifat nafsiyah? Senang je. 1, wujud. Ini salbiyah, 5. Lepas ada wujud, kidam. Kidam sampai wahdaniyah. Ma'ani 7. Lepas daripada wahdaniyah, kudrah. Kudrah sampai ke kalam, 7. Sifat maknawiyah 7. Kalam sifat 13. Hak ma'ani tu. Yang ke-14 kaunuhu tu. Qadirang sampai mutakalimang. Maknawiyah. Senang je. Dia hak agak selang-seli sikitnya. Hak sifat 20 ni. Manakah yang masuk di bawah istighna. Manakah yang masuk di bawah sifat iftikar ilai. Tu je lah kalau dia selang-seli sedikit. Selang-seli lah. Kalau sifat istighna, wujud, kidam, baqa,
mukhalafatu lil hawadis, qiyamu binafsi, berhenti situ dulu. Dilakah kepada sama basar kalam. Berhenti dulu. Dilakah pula kepada kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, 11 sifat hak 20. Dan iftikar, tengok tinggal tadi. Mana iftikar? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Sambung dia pula. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Ada berapa situ? Ada 9 sifat. Dia macam, mana ni? Awal tu istighna. Ada 6. Lepas tengah tu, ada 5 sifat. Iftikar. Kemudian, ada pula tengah tu pula 4 sifat. Iftikar. Lepas tu di hujung tu pula, ada, ni. Mana? Belik jadi. Jadi belik lah. Istighna 6 di awal tu. 65 je. Wujud sampai ke qiyamu binafsih 5 je. Lepas tu tengah tu 5 sifat pula. Wahdaniyah sampai ke hayah. Tu iftikar. Lepas daripada tu 3 sifat kemudian istighna. Pada 4 sifat kemudian iftikar, 3 terakhir tu istighna. Gitu jelah. Dia istighna iftikar ni dia ada selang-seli sikit. Dah tengok dalam jadual sifat 20 tu. Kan istighna iftikar tu ditarik dia buat garis tu dia ada macam ada selang-seli sikitlah. Tapi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ni dituruk gitu mudah. Dia mudah je tu. Tapi orang kita ni bunyi fardu kifayah, buat lereh. Lereh mana? Lereh tak mana lereh? Buat lereh ni buat ya tak ya. Dah tahu tak berdosa. Lereh orang apa? Lereh tak orang tahu. Allah ni lereh sungguhlah. Pada lereh. Dia lereh faham tak? Kalau janji dengan dia tak sarat ah. Dia lereh je. Metak. Tahu tak metak? Lereh metak tu lah. Lereh metak. Pada metak. Metak tu lambat lah. Petak. Betak. Bukan metak. Betak. Hak lambat tu betak. Dan metak. Metak teliu. Hak metak teliu ke apa? Mecak. Oh gitu pula. Betak. Betak tu lambat. Saya pun nak belajar Terengganu kau. Nak belajar. Baru belajar salah minta maaf. Orang baru belajar kan, salah minta maaf. Baru belajar. Betak. Betak. Betak apa ni? Lambat. Hak tadi lereh. Lereh ni cincai. Cincai lereh tau. Lereh. Sebab apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita tak tengah serabut. Mikir tak jumpa. Nak sesama masalah nak fardu kifayah. Kita nak mikir hal rumah tadi ya. Dah fardu kifayah kan? Kalau kata fardu ain. Tak boleh nak tahu. Berapa sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Berdosa kamu. Bola tekuk mata tak keli. Dah mengaji sungguh. Dia hak pembahagian ni tak payah mana. Makna dia. Kenapa panggil nafsiyah? Salbiyah. Ma'ani. Maknawiyah. Dia sebenarnya dia tujuan ulama membahagikan ni untuk kita lebih memahami sifat tu. Untuk kita lebih memahami sifat, sifat ni peseng dia guna. Sifat ni peseng dia guna. Supaya kita lebih jelas satu-satu sifat. Tu dia bahagi tu. Ni bukan pegangan ni. Berpegang di akidah. Sifat wujud ialah sifat nafsiyah. Berpegang. Tidak.
Cuma pembahagian ni tujuan dia, sifat wujud tu macam mana? Nafsiyah sifat tu. Macam nafsiyah tu, tu maksud dia. Kidang bakok ni sifat yang macam mana? Oh tu salbiyah gitu nama dia. Salbiyah ni macam mana pula? Nak kita lebih mudah memahami. Ma'ani dengan maknawiyah pula. Dah kita sifat 20 kan? Yang untuk lebih mudah memahami maknawiyah tu. Apa makna maknawiyah yang sebenar? Kaunuhu tu. Maka maknanya, makna 4 bahagi ni. Makna bagi 4 bahagi ni. Sifatun nafsiyatun, iaitu maknanya. Makna sifatun nafsiyatun ni, sifat tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama maujud zat. Ini takrifan dia. Kalau kita nak pergi pada makna di sebenar-benar. Nafsiyah, nafsun. Apa dia nafsun? Diri. Apa dia diri? Zat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dah baca dalam wirid semayang tu kan. La yukallifullahu nafsan. Tidak memberati oleh Allah akan seseorang. Akan diri seseorang. Illa wus'aha. Melainkan yang mampu diusahakannya. Nafsan di situ diri seseorang. Jadi nafsiyah, nafsun diri. Nafsiyah dimasuk ia nisbah. Yang dibangsakan kepada diri. Yang dibangsakan, yang bangsa pada ni. Yang dinisbahkan, yang diadukan. Dibangsa ni bukan bangsa Melayu, Cina, India, bukan. Ada ni. Yang dibangsakan, yang dinisbahkan. Yang dibangsa dan dinisbahkan. Kan dia banyak ia nisbah tu kan. Syafi'iyun. Apa dia syafi'iyun? Yang dibangsakan kepada syafi'. Syafi'iyun. Dimasuk ia nisbah di belakang. Syafi'iyun dengan makna yang dinisbahkan. Yang dibangsakan kepada Syafi' bin Sa'ib. Radhiyallahu anhuma. Sebab Syafi' bin Sa'id tu adalah sahabat Nabi SAW yang 2 beranak ni masuk Islam dalam peperangan Badar. Ada masuk Islam dalam peperangan Badar. Syafi' anak, Sa'id ayah. Jadi Muhammad bin Idris ni, nama Imam Syafi'i kita ni, dia letak nisbah dianya kepada tok nyang dia sahabat Nabi. Tu Syafi' tu. Tapi kita tak kenal Syafi'. Kita kenal Syafi'i. Syafi'i sungguh ni. Bukan Syafi'i hok lawak tu. Tu pelawak jenaka tu. Syafi'i. Apa Syafi'i? Ia nisbah di belakang tu. Yang dibangsakan kepada Syafi'. Tak dibangsakan, dinisbahkan, diadukan ke apa? Boleh? Al-Ghazaliyun. Yang dibangsakan kepada kampung Ghazalah. Tu Ghazaliyun. Nama tak payah tanyalah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tu. Nama sebenar. Ada ni. Tu Ghazaliyun, Al-Ghazaliyu. Tengok ia apa belakang tu? Ia nisbah apa panggil tu? Yang dibangsa kepada kampung Ghazalah. Syafi'iyun yang dibangsa pada Syafi' bin Sa'ib radhiyallahu anhuma. Itu ia nisbah orang panggil. Kita sebut macam mana? Yang dibangsakan, yang dinisbahkan, yang diadukan ke mana? Nak sebut macam mana? Al-Fataniyu yang dibahasakan kepada negeri Fatani. Dia gitulah. Jadi nafsiyung ni yang dibangsakan kepada diri. Apa yang dibangsa kepada diri? Kepada zat. Apabila sebut kata ada,
Akal kita terus tuju kepada diri. Pada ni. Kalau kata Pok Mak ada. Akal kita terus tuju kepada zat Pok Mak. Dia panggil sifat bahasa diri tu. Ada. Sebab kata ada, akal kita tuju mana? Tuju pada diri benda, diri perkara. Kita nak pinjam satu barang, ada ke tak apa benda barang ni? Ada. Apa sebut kata ada, otak kita pergi lalu dah. Barang yang kita nak tu, ada di orang ni. Bila Tuhan dia kata ada, otak kita tuju kepada diri barang tu. Baru kita tanya semula, dah barang mu ada tu comel tak lagi? Takutkan hak lama kan, tak apa-apa nak comel, kita nak molek ni. Baru kita bincang sifat lain pula. Sifat baru ke, sifat lama ke. Tapi bila sebut kata ada, otak kita tuju kepada diri benda. Diri perkara. Dia panggil wujud sifat bahasa diri. Gitulah. Satu lagi pula, kenapa panggil sifat nafsiyah wujud ni? Sifat bahasa diri. Sebab tidak tasawur, tidak tergambar pada akal. Tidak masuk pada akal. Tidak terima pada akal satu perkara tanpa sifat wujud. Tidak tergambar pada akal satu perkara tanpa sifat wujud. Ada ni. Benda ni pelik sungguhlah. Pelik kat mana? Benda ni satu benda yang tak ada. Dengar kan ni? Kalau nak sebut satu benda, benda tu ada baru kita bicara. Satu benda tanpa sifat kidam, kita. Satu benda tanpa sifat bakok, kita. Satu benda, satu perkara tanpa sifat kudrah. Duduk hospital. Tak ada sifat kudrah tu. Terlantar. Tapi satu benda tanpa sifat wujud. Bukan eh? Tak bengong jadinya. Sebab apa? Satu benda pastilah bersifat dengan sifat wujud. Tak ada sifat wujud, tak ada lah benda tu. Tak ada sifat wujud, tak ada lah benda tu. Tak ada lah perkara tu. Tak ada tu. Itu panggil sifat nafsiyah. Sifat yang ada berasa pada diri, kepada zat. Sebab zat dengan wujud ni hak tula je kata Imam Asy'ari. Wujud adalah ainul mawjud. Wujud adalah diri sesuatu benda yang ada. Wujud adalah diri benda yang ada tu. Pada ni. Murid Imam Asy'ari pecah dua pandangan pula. Wujud adalah diri zat dengan bahawa wujud dengan zat ni reti dia hak tula. Tapi lain wujud sifat. Benda ni satu zat. Sifat dengan zat berlainan. Tapi pada retinya, hak tula je. Ada, zat, ada. Hak tula je. Itu panggil sifat nafsiyah. Sebab dia bahasa pada zat, pada diri. Tak ada sifat wujud, tak ada lah diri tu. Pok Mak tak ada. Pok Mak tak ada dah. Pok Mak. Lepas tu tak boleh nak mandi lah. Tak boleh nak kapan, Pok Mak tak ada dah. Bila tak ada lah zat Pok Mak. Pok Mak tak ada. Lepas tu nak pergi mana tu? Nak pergi mandi mayat Pok Mak. Dia kata ni kata tak ada. Tak ada dia nak mandi lah. Bukan tak ada zat. Tak ada nyawa. Beritahu lah tak ada nyawa. Ingat ke tak ada Pok Mak? Ingat ke Pok Mak makan di harimau? Kalau Pok Mak makan di harimau, tak ada sungguh lah. Tak ada dah Pok Mak. Apa tak ada? Makan di harimau. Apa tak ada sungguh? Ni Pok Mak terkujur tu dia kata tak ada. Adalah, kenapa tak adanya? Tapi tak ada ruh. Tak sedut baloh lah, tak sewak mentang-mentang belajar. Pok Mak tak ada. Pok Mak tak ada apa tu, terkujur tak ada apa. Orang tengok, mentang-mentang dia belajar. Accent. Itulah dah. Sungguhlah dia ni. Tak ada tu, tak ada ruh. Pok Mak ada. Bila Pok Mak tak ada, selepas dihancurkan oleh Allah, tak ada dah lah.
Masa dikebumikan ada lagi. Cuba gali yang kubur tu. Ada lagi. Lama-lama barulah tak ada. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada dengan zat. Zat dengan ada ni macam hak sama. Jadi wujud sifat nafsiyah. Sifat ia bahasa kepada zat. Itu makna nafsiyah yang sebenar. Nak cerita sifat yang macam mana. Iaitu tiap-tiap sifat yang sabit. Yang subut. Yang tetap bagi zat. Ni bicara bab subut. Bicara bab wujudi dahulu kan. Ada orang duk debat duk apa. Tak apalah kita orang awam ni. Wujud ni sifat yang bukan sifat yang wujudiah, sifat yang subut saja. Allah buka hijab sekalipun kita tak dapat melihat sifat wujud Allah, kita hanya dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Zat Allah boleh lihat, sifat wujud Allah tidak boleh dilihat. Sebab sifat wujud Allah bukan sifat yang wujudiah, sifat yang ada macam kudrah sampai ke kalam. Itu hanya sifat subutiyah dia panggil. Itu hak secara halusi lah. Sifat yang sabit bagi zat selama-lama maujud zat. Gitulah. Selama ada zat, sabitlah sifat wujud bagi zat. Hilang zat, hilanglah sifat wujud. Padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Artinya, erti tiada dikeranakan dengan satu kerana. Ghairu mu'allatin bi illatin ni bahasa Arab. Tiada melazim ia wujud bagi satu sifat yang lain daripada sifat wujud. Dia pembicaraan di sini ni dia nak pergi kepada sifat kaunuhu. Sifat kaunuhu. Ini jalanan sifat 20 ni. Nafsiyah sifat haliyun. Maknawiyah sifat haliyun. Dia ada. Itu semua fardu kifayah. Yang bezanya kaunuhu ni sifat macam wujud juga. Tapi dikeranakan dengan sifat ma'ani yang 7. Pandai ni. Itu beza dia. Adapun sifat wujud ni bukan dikeranakan dengan satu sifat yang lain. Adapun sifat kaunuhu qadiran dikeranakan dengan sifat qudrah. Kaunuhu muridan dikeranakan dengan sifat iradah. Wujud tiada dikeranakan dengan satu kerana, artinya tiada melazim ia wujud bagi satu sifat yang lain. Itu beza dengan hal maknawiyah dipanggil. Ini dipanggil hal nafsiyah. Mana? Dia sesuatu perkara ni, jalan sifat 20, al-asya', satu perkara ni dia ada 4 bahagi. Satunya wujudiyah, satu perkara yang ada. Yang keduanya haliyah. Yang ketiganya adamiyah. Yang keempatnya amrun i'tibariyah, umur i'tibariyah. Apa nak ni? Nak mengaji? Tak apalah. Biarlah kita dengar perkataan. Hak wujudi, hali, adami, umur iktibari. Kalau kita dengar orang duk bahas umur iktibari, perkara yang bahasa kira-kira. Bahasa kira-kira bukan perkara tu ada pun. Bahasa kira-kira. Umur iktibari. Kita ni, faham kita dua je. Ada tak ada? Ada tak ada? Dua tu je kita. Hali ke, umur iktibari ke, sakit perut lalu kita dengar. Sakit perut. Bukan sakit otak, sakit perut dengar. Ada dengan tak ada je kita. Kan kita kan? Kalau tanya orang kita ni, bulat bola tu ada ke tak? Apa tak ada tu budak duk sepak? Budak sepak zat bola. Sifat bulat tu ada ke tak? Ada lah. Tak ada. Susah hatilah. Tak ada pelik ustaz ni mengajar. Bulat bola tak ada. Tak ada. Cuma bentuk gitu kita retilah bulat. Gitu je.
Diri sifat bulat tak ada. Payah kita nak terima. Hak adanya apa? Zat bola ada. Getah tu lah. Getah tau. Getah dah bola tau. Hak plastik tu, hak budak-budak main, hak sepak bunyi keras sakit kaki tu. Hak budak besar sikit main tu, hak tu kulit. Getah tau. So, kulit ke getah bola? Kulit mahal. Kulit mahal. Getah lah tau. Bukan getah. Kulit benda? Kulit buaya? Ke kulit benda? Kulit lembu? Getah tau. Hak plastik tu, hak budak-budak sepak, hak bunyi atas rumah tu plastik atas rumah. Hak budak-budak kecil main tu kan, hak tu sepak pun bunyi sakit lah tu. Zat tu ada, zat bola tu ada. Apa lagi hak ada? Warna bola. Ada warna putih, ada warna hitam, ada campur-campur. Warna tu dia panggil sifat yang ada. Bulat bukan sifat yang ada. Dia panggil umur iktibari. Pakai bahasa kira-kira je. Kena. Kita bulat pun ada, lepeh pun ada, panjang pendek pun ada. Panjang ke pendek ke, tebal ke nipis ke, gemuk ke kuruh ke, bukan sifat yang ada. Berapa tak ada gemuk debok tak ada apa dia kata. Gemuk debok tau. Kesalah kat sebut. Gemuk tu tak ada. Hak ada tu zat daging hak ada. Kan daging tu lebih tu kan. Daging lebih tu jadi gemuk debok tu. Kalau zat daging tu ada. Kalau sifat gemuk tu, tak ada. Cuma reti sahaja, gitu rupa Tuhan buat ke dia, nama dia gemuk. Kalau gitu rupa dia, ku kering orang panggil. Tahu? Ku kering lah tau. Ku kering. Sebab apa? Daging dia kurang. Tinggal tulang je. Tinggal kulit dan tulang. Orang uzur tu kan, hak payah kita nak urus tu kan. Sebab apa? Tinggal tulang. Kering. Kuruh tu, jadi gitu rupa dia Tuhan jadikan, nama dia kuruh. Gitu je lah. Ada tak? Tak ada sifat tu. Sebab kata tak ada sifat gemuk, tak ada sifat kuruh ni, kita pun nak terima. Kita ni dua je. Ada, tak ada. Tak ada, ada. Dia ada empat ni. Ada satu, tak ada satu, hali satu, umur iktibari satu. Wujudi, adami, hali, umur iktibari. Dah, ni pada payah ni tak sudah pusing lah. Saya kena sebut semua sebab orang dia memomok-momokkan sifat 20 dengan menyatakan 10 ni payah, tak sudut belajar lah. Ni, kita kena peringat lah. Takut orang dia makan hak ni kok, dia pun tinggal sifat 20. Lepas tu kita nak ngaji akidah macam mana? Masa minggu lepas lah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Allah lah kata yang anjur ni sendiri pun Quran Hadis tak luluhnya. Hak anjur, hak nama ustaz ni pun. Ini semua kita awam pada Quran dan Hadis. Golongan-golongan sesat pun, dia guna Al-Quran juga. Qadariyah, dia guna Al-Quran. Jabariyah, dia guna Al-Quran. Mazhab-mazhab terpesong, mereka guna Al-Quran. Ada ni. Hak bunuh-bunuh sahabat tu. Hak bunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tu. Siapa tu? Guru Quran. Quran dekat tu. Ada ni. Hak dulu timbul, sekarang ni ada lagi. Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu hingga datang akan kamu oleh yakin. Sembah oleh kamu akan Tuhan kamu, Quran kata, sehingga datang akan kamu oleh yakin. Puak sesak ni, yakin dah, tak semayang dah dia kata. Dan Allah perintah sembah akan Allah sehingga datang akan kamu oleh yakin. Sekarang disuruh yakin akan Allah. Semayang buat apa lagi?
Di situ al-yakin ditafsirkan dengan al-maut. Mati. Sembah oleh kamu akan Allah hingga datang kamu oleh kematian. Sebab apa yakin tu kematian? Sebab mati, yakinlah jadinya. Mati. Masuk alam barzah. Yakin tak lagi? Yakin dah lah. Bila yakin tu lah, minta Allah Ta'ala tu. Nak kembali balik. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Dia nak balik semula. Dia nak sedekah, dia nak buat amal soleh. Nak sedekah, fa as-saddaqa. Aku nak sedekah. Apa ayat sebut sedekah mula-mula? Dan aku nak amal soleh. Sedekah tak amal soleh ke tak? Sedekah tak amal soleh dah. Kenapa? Fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang soleh. Walah sedekah itulah amalan orang soleh. Tapi kan Al-Quran tu sebut sedekah dulu. Sebab atas hidup dunia ni sayang nak sedekah. Bila mati yakin dia jumpa dengan Allah, nak minta balik semula nak sedekah. Yakin tu. Sekarang kita yakin juga ilmul yakin. Mati sahaja hakul yakin. Adaklah. Itu sebenar-benar keyakinan. Ya mati itulah yakin. Hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kamu oleh yakin atau oleh kematian. Hak sesat kata mana? Yakin ke Tuhan dah, tak wajib semayang dah. Dia ambil Quran juga. Jadi jalan dianya, dia tomohkan sifat 20, payah. Dia pun nak tarik pada kesesatan. Kononnya, balik pada Quran hadis, yang orang ni tidak berkelayakan. Quran hadis ni, benda yang sangat dalam. Dak berkemampuan, jadi lemah. Quran hadis ni umpama laut yang dalam. Nak menumpuhi laut yang dalam ni, kelengkapan kena lengkap. Itu bandingan dia nya. Dan laut yang dalam tu, bukan mutiara-mutiara. Setakat ikan pun. Nak cari ikan tu, dia kena kelengkapan yang cukup. Peralatan yang cukup. Lepas tu kita tunggu tepi patah je. Tunggu pasar je. Ambil siap dah. Orang balik belaka dah. Senang. Gitulah juga. Daripada Quran hadis yang dalam ni, ulama letak dalam kitab-kitab. Kita ambil tu je. Kita pungut tu je. Tapi kalau kita nak direct kepada hak tepat asal, kena ada kelengkapan. Quran hadis hak asal. Kelengkapan tak ada, disuruh pergi terjun laut. So ambil cari ikan sendiri. Lemas situ je. Jadi kena ceritalah. Kalau ni Allah payah nak bicara hari ni sehari ni. Fardu kifayah. Itu je lah. Mana kalau kita tak boleh ilmu pun, kita tahu perkataan. Dan makna sifatun salbiyatun, iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut, yang tiada layak bagi zat Allah dan bagi segala sifat Allah. Menafikan baharu. Tu kidam. Baharu ni sifat yang tak selalu bagi Tuhan. Tuhan kalau bersifat dengan baharu. Bersifat dengan baharu macam makhluk baharu. Bukan Tuhan kalau dia baharu. Jadi kidam nak menafikan baharu. Yang mana baharu ni sifat yang tak sepatut, tak layak dengan Tuhan. Sifat bakok nak menafikan binasa. Binasa ada kesudahan Tuhan gitu. Jadi binasa ada kesudahan, sifat yang tidak patut, tidak layak bagi Allah. Jadi sifat salbiyah ni, sifat bakok nak menafikan kesudahan bagi zat Allah dan bagi sifat Allah. Itu panggil sifat salbiyah dia panggil. Jadi apa? Nak bagi kita lebih jelas lagi. Apa dia sifat kidam bakok ni? Jenis apa? Jenis salbi. Nak menafikan sifat yang tak layak bagi Tuhan. Dia gitu.
Ada mana? Walaupun pada kepayah, dia nak bagi kita lebih faham. Sifat mukhalafah. Sifat yang nak menafikan serupa. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, makhluklah Tuhannya. Pada ni. Wahdaniyah, nak menafikan berbilang. Tuhan berbilang. Itu tak layak bagi Tuhan berbilang gitu. Jadi wahdian nak menafikan berbilang. Itu salbi dia panggil. Salbiyah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 21. Muka surat 21. Baris yang ke-9. Baris ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 5 sebab. Berlaku salah satu 5 sebab ni sunat sujud sahwi. Sebab memindah akan qauli. Memindah akan qauli. Akan bacaan. Memindah akan qauli. Memindah akan bacaan. Qauli ni bacaan. Rukun qauli. Tu rukun bacaan. Pindah-pindah ni daripada tempatnya tempat qauli kepada tempat lainnya. Sama ada ia qauli itu seperti Fatihah. Dibaca akan Fatihah di dalam rakaat umpamanya. Dia tak apa nak sihat mana dah. Fatihah dia baca dalam rakaat. Dan tahiyat akhir. Hukum qauli juga. Dibaca akan dia tahiyat akhir di dalam berdiri umpamanya. Orang berdiri at-tahiyyah. Orang sebelah dengar takut dah. Dah takut kita orang sebelah. Apa benda dia ni? Orang berdiri dia baca at-tahiyyah ni. Lama-lama mengamuk tu. Dia nak ngamuk dah, dia nak ngamuk dah. Atau sunat ab'ad. Nak baca dulu. Atau sunat ab'ad. Atau sunat ab'ad ni atau pada rukun. Jadi qauli ni bukan hanya rukun. Qauli ni termasuk sunat. Sunat qauli. Dia ada sunat fi'li. Dia ada sunat qauli. Dia ada sunat fi'li. Dia ada sunat qauli. Atau qauli ni sunat ab'ad. Di bawah tu atau sunat hay'ah seperti surah. Atau sunat hay'ah seperti surah bawah tu. Jadi qauli ni bacaan ni bukan hanya rukun qauli. Bukan hanya rukun qauli. Bacaan sama ada rukun ataupun bacaan sunat ab'ad ataupun bacaan sunat hay'ah. Tu dia sama 3 tu. Sama ada ia qauli tu rukun seperti Fatihah turun di bawah, atau sunat ab'ad seperti kunut turun ke bawah, atau sunat hay'ah seperti surah. Ni qauli ada 3 sini. Rukun qauli, sunat ab'ad qauli dan juga
sunat hay'ah qauli. Sunat hay'ah qauli. Kemudian kita di sini kena faham ayat sikit lah. Faham ayat macam mana kita ni apabila sebut kata memindah. Ni kalau pergi pada rukun lah, beda ada rukun. Kalau pergi pada rukun. Kalau kata pindah, dengan bahawa di tempat rukun qauli tu tak baca. Baru panggil pindah tau. Ni tak ni, tempat asal baca, dan berdiri baca Fatihah, dan rokok baca pula. Tu dia panggil pindah. Dok, kita, biasa kita sebut kata pindah. Sebut kata pindah ni di tempat asal tu. Di tempat asal tu kita tak baca. Oh, dia panggil pindah. Di tempat asal kita tak baca. Itu makna asal pindah gitulah. Dengan tak baca tempat asal. Ada ni. Ada ni. Tempat asal dia baca. Dia baca pula tempat yang lain. Itu makna pindah. Sebab memindah akan qauli. Ni bacaan ni kalau fi'li tak boleh. Kalau rukun fi'li dia pindah, dia pergi rokok di tempat yang lain, tu batal jadi berulang rukun fi'li. Jadi batal berulang rukun fi'li. Ada ni. Hak ni pindah qauli bacaan. Fatihah dia baca dalam duduk. Tayat akhir dia baca dalam berdiri. Itu pindah tu panggil. Hak ni dipindah walaupun dengan sengaja sekalipun. Tak batal semayang. Tapi sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia sudah tak jaga dah aturan semayang comel-comel. Itu dia tukar-tukar pula dah. Bukan tukar ni. Berdiri baca Fatihah. Dan duduk baca Fatihah pula. Itu panggil memindah tu. Tak kenalah. Sebab dalam duduk tidak ada bacaan Fatihah. Sebab tu kalau kita dalam duduk, maknanya imam tak bangkit pada berdiri lagi tayat awalnya. Imam belum beri salam lagi tayat akhirnya. Kita habis dah bacaan. Jangan sesekali kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, ada ni. Hak ni sunat sujud sahwi. Sebab Quran dalam berdiri. Quran dalam berdiri. Melainkan Quran yang kita baca tu kita kosak doa. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tok imam lambat lagi salam Rabbana zalamna anfusana. Quran tu. Pergi baca Quran dalam duduk. Dah. Dimaksud situ doa, bukan maksud Quran. Ada apa? Ada apa? Dia dalam duduk, kan kita semayang ni kan. Tak duduk diam. Makmum tak duduk diam. Mana kalau dalam berdiri. Dalam berdiri, contohlah zuhur asar. Baca surah habis dah. Dok rokok lagi tu imam ni. Maka seeloknya baca surah lain. Malah baca surah lain takut tak sempat habis dia rokok. Boleh juga dia nak berzikir. Boleh juga dia nak berdoa. Pada ni. Tapi pada masa duduk, contoh tadi imam lambat beri salam. Nak baca Quran tak boleh. Nak berdoa boleh, nak berzikir boleh. Dahlah, kita lambat imam beri salam, kita pun baca Fatihah sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak batal. Tapi dia sudah jadi apa? Sudah tidak memelihara aturan di dalam sembahyang. Maka sunat sujud sahwi. Tak ada buat gini, tapi nak cerita dia antara sebab dia. Dalam berdiri, imam tak rokok lagi, kita surah habis dah baca. Seeloknya kita baca surah lain pula. Malah nak baca surah lain. Nak baca apa? Nak pun boleh. Nak berzikir pun boleh. Kalau masa berdiri. Tapi masa duduk, berdoa boleh, berzikir boleh. Jangan baca Quran.
Dalam duduk, selain daripada qiyam, tidak ada bacaan Quran. Selain daripada qiyam, tidak ada bacaan Quran. Quran hanya ada dalam qiyam sahaja. Adapun zikir doa, dalam qiyam pun ada, dalam rokok pun ada, dalam sujud pun ada, dalam duduk pun ada. Zikir dengan doa. Adapun Quran, Fatihah ke, surah ke, tempat dia dalam qiyam sahaja. Sebelum rokok. Ini nak kena faham aturan sembahyang. Tapi hak ni tak berlaku lah kita kata. Cuma yang biasa saya sebutnya hak sunat aba'at. Nanti saya akan sebut balik lah sunat aba'at. Sunat aba'atnya adalah membaca kunut. Tempatnya dalam i'tidal. Tempat kunut dalam i'tidal. Jangan pergi berdubuh tempat lain. Tempat kunut dalam i'tidal. Kena faham situ. Yang mana saya biasa sebut, kita ni nak berdoa dalam sujud yang terakhir. Nak berdoa ni kena bahasa Arab. Dah kita tak pandai nak doa bahasa Arab. Tu saya kata baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Kunut dalam iktidal, bukan dalam sujud. Jangan kosak kunut, kosak doa. Tak apa. Kalau betul-betul dalam sujud terakhir dia baca Allahumma hdini fi man hadait, memang dia kosak baca kunut, sunat sujud sahwi. Kau nak baca juga Allahumma hdini fi man hadait, kita nak baca doa dalam sujud, doa lain kau arak kita doa anda, kita baca doa Allahumma hdini, tapi kosak sebagai doa boleh. Jangan kosak kunut. Maka tak ada sahwi lah. Ataupun nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu ayat Quran tu ayat Quran. Dah. Kita bukan kosak Quran, kita kosak doa. Baca dalam sujud terakhir. Tapi kalau sujud terakhir dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kosak di hati dia, aku nak baca Quran dalam sujud. Kena sujud sahwi. Mana sujud terakhir kita bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna, baca. Tapi kosak doa, jangan kosak bacaan Quran. Sebab Quran hanya ada dalam berdiri sahaja. Gitu je. Sebab memindahkan qauli daripada tempatnya tempat qauli kepada tempat yang lain. Sama ada ia qauli tu rukun. Seperti Fatihah dibaca akan diakan patah dalam rukun umpamanya. Dan tayat akhir rukun qauli dibaca akan diakan akhir dalam berdiri umpamanya. Dia panggil memindah akan rukun qauli. Tapi macam sebut tadilah, memindah asalnya adalah di tempat asal tidak baca. Ada. Dalam qiyam, dia sudah baca Fatihah. Dalam rokok, dia baca pula. Dalam sujud, dia baca pula Fatihah. Dalam duduk tahiyat, dia baca pula Fatihah. Dia memindah. Kalau kita tak panggil memindah tau. Kita panggil mengulangi tau. Ini dia panggil memindah. Memindah dengan bahawa dia baca dah tempat asal. Dia baca dah tempat asal. Tapi dia baca pula tempat lain. Panggil pindah gitu. Kata-kata asal makna pindah. Di tempat dia tak baca. Kalau tempat dia tak baca, dalam qiyam tak baca Fatihah tu batas semayang terus. Dalam qiyam Fatihah tak baca, tu batas semayang. Kalau dia terlupa nak baca pada dalam qiyam, dia rokok dah. Kalau dia imam ataupun dia semayang diri, dia wajib segera berdiri qiyam untuk membaca Fatihah. Kalau dia imam ataupun semayang seorang,
Di rokok ke, di iktidal ke, di sujud ke, duduk antara sujud, Allah dalam qiyam tadi terlupa nak baca Fatihah. Wajib dia kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Kalau tu imam, dia bangun berdiri nak kena makmum, bangun tunggu bawah lah. Tu imam bangun semula tu, ada benda lah tu. Ada ni. Lepas tu macam mana? Kutip saing lah. Tak kutip tanda tangan. Hati buat agama, tu imam ni kena tukar, kena patching dah. Mengaruk dah dia semayang ni. Fatihah boleh tak baca tempat dia. Dah. Sekali tu tak ada orang heran lagi. Berulang kali. Ingatan tak apa kuat dah dianya. Betul. Dia kena kembali balik pada berdiri. Tapi makmum duduk diam situ lah. Jangan undur sebab makmum baca Fatihah. Tiba-tiba siapa dia berdiri dah. Daripada tadi berdiri, rakaat pertama, dia baca surah saja. Kalau kita kata kalau imam kau bacaan perlahan lah. Di mana dia rakaat tidak sujud 2 kali, bangun rakaat kedua, Allah tak di Fatihah tak baca. Dia kena undur balik. Undur balik lah. Turun bawah semula, mengakok. Naik semula kepada rakaat pertama. Buat macam dalam tu lah, dalam video tu kan. Kamu undur balik boleh kan? Boleh tak undur balik? Undur. Naik rakaat pertama. Ada undur dah. Bila sampai di tempat qiyam yang sama rakaat pertama, qiyam tu lah rakaat pertama semula. Rakaat pertama dia tak ada lagi. Gitu, tak boleh undur dah. Tak dia lupa patah rakaat pertama. Naik rakaat kedua baru dia sedar. Maka sudah sampai tempat yang sama, iaitu qiyam. Sama dengan qiyam rakaat pertama. Tapi sebenarnya qiyam rakaat kedua tu, bila rakaat kedua, dok lagi rakaat keduanya. Rakaat pertama semula. Rakaat pertama dia tidak dikira sebab Fatihah tak ada. Gitu je lah. Jadi imam rakaat pertama, makmum rakaat kedua. Tengah tu gok huru-hara dah lah. Imam rakaat pertama, makmum rakaat kedua. Rakaat pertama dia ada tahiyat akhir tak? Tak ada. Imam pun terus bangun. Makmum rakaat kedua, makmum pun tahiyat awal. Huru-hara. Imam rakaat kedua, makmum rakaat ketiga. Rakaat kedua tahiyat awal, imam pun duduk tahiyat awal. Makmum kata rakaat ketiga tahiyat awal pun dia pulak. Subhanallah. Lelah makmum. Ni jadilah. Tu kata kena himpun tanda tangan atau jabat agama. Sayang ke makmum. Lelah makmum hari tu semayang. Hara sekali. Tapi kalau kita makmum lain. Imam rokok, kita rokok. Lupa baca Fatihah. Makmum lain. Memang tak boleh undur kembali. Sebab dia ikut orang. Kalau imam rokok, makmum belum rokok, makmum sedar belum baca Fatihah, wajib kena baca Fatihah. Imam rokok tidak ada ni. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Tu lah. Pandai ni. Tapi imam rokok, makmum pun rokok. Makmum pun, Allah rokok gua. Mana Fatihah tak tidak baca. Contohnya, imam baca kuat lah contohnya. Lepas imam selesai baca Fatihah kuat, imam baca surah. Dia tak baca Fatihah, dia duduk khoyar gitu. Tak baca Fatihah. Imam selesai baca surah kuat, imam rokok. Dia pun rokok makmum ni. Lepas rokok baru teringat Fatihah tak baca, tak nak undur dah. Tak undur dah, kena ikut tu imam je lah. Rakaat pertama dia tidak dikira. Kena tambah serakaat lah. Sebab dia tak ada satu rukun Fatihah pada satu rakaat. Rakaat tu tidak dibilang, tidak dikira. Jadi lepas imam beri salam, dia kena bangun tambah 1 rakaat. Tu bila pula yang tambah 1 rakaat? Orang lain pun pelik. Tu bila tukang komat duduk belakang tu imam beri salam, dia tambah 1 rakaat. Nyakit pula tu bila? Nyakit tadi lah. Nyakit tadi lah. Ni. Dah pelik lah. Tu bila belakang tu imam, dia yang iqamah. Imam tu berhenti ihram, dia tak berhenti ihram. Kenapa imam beri salam tambah 1 rakaat? Tu ada masalah tengah tu. Tak ada soal lah. Tapi pernah berlaku. Budak baru belajar. Bukan budak lah. Budak umur 18-19 dah. Remaja lah, remaja.
dia duduk sah hadapan. Tapi Imam Ghazali tambah serakaat. Imam Ghazali tambah serakaat. Acak kali gitu. Saya kata budak kenapa benda pulak ni? Tanyalah dia. Kenapa kamu tambah satu rakaat? Tiap kali Imam beri salam. Ustaz, saya rasa macam satu rakaat tu tak ada Fatihah. Rasa-rasa sungguh kedak ni. Kemari-marilah lah di hati. Tu syok jangan duk layang. Bukan, tu waswah jangan duk layang. Hilang yang waswah. Jadi dia ni remaja lah. 17-18 ni mana baru minat nak belajar. Orang sekolah menengah. Jadi Tik Imam beri salam, dia tambah serakaat. Tik Imam beri salam, dia bangun tambah serakaat. Berulang kali maghrib dengan isyak. Ni dah kena dah gini ni. Dia sah bukan belakang Tik Imam lah, tapi sah tu di bahagian tengah lah. Sah pertama. Bahagian tengah sah pertama. Maknanya kalau bahagian tengah sah pertama tu, sah pertama hak sepenuh tu dah sempat waktu pertama belaka. Sah kedua pun sempat waktu pertama. Dia sah pertama duduk bahagian tengah. Bukan belakang tu imam tapi bahagian tengah. Imam beri salam ditambah serakaat. Imam beri salam ditambah serakaat. Dia apa pelik dia ni. Kalau duduk belakang, kita tak soal sebab mungkin dia bagi lambat. Dak orang sah kedua pun sempat orang pertama dengan Tok Imam. Kan sah pertama, dia sah pertama duduk bahagian tengah pula. Tanyalah kemudian, dia rasa macam adalah satu rakaat tak baca Fatihah. Rasa sungguh ke mari lintasan-lintasan. Mari rasa-rasa gitulah. Itu waswah, awak jangan layang kata. Jangan duk layang. Jangan duk layang. Waswah jangan duk layang kata. Kalau awak layang waswah tu kau habis nyakit. Jangan. Jangan duk peduli awak tu. Dia mari waswah pun, biar tak baca pun tak apa. Mazhab Hanafi. Dah. Sama masalah. Mazhab Hanafi makmum tak baca Fatihah. Dok sekarang ni baca dah. Baca. Tapi dia mari ni. Kang mu tak baca kan? Kang. Mana kang? Kan tu lah. Kita kang kan? Kang mari kan? Kang kita kata kang. Boleh dah kita ambil ni dah. Kang dia mari kan? Kang. Dia mari kan? Susah mu nak gati. Jadi dia mari. Kang tak baca kan? Baca ke tak? Memang berasa baca. Tapi Kang tak baca. Tu waswah kata jangan turun. Jangan duk mikirlah tu. Dia mai ganggu juga. Mu tak baca Fatihah tu. Aku mazhab Hanafi royak ke iblis. Dia mari duk ganggu. Awak tak baca Fatihah. Royak ke iblis datang. Kita mazhab Hanafi tak payah baca Fatihah makmum kan. Qiraatul imam qiraatullah Nabi katakan. Bacaan imam ialah bacaan bagi makmum. Mau nak baca dah Fatihahnya. Lari syaitan. Mazhab Hanafi dia. Dah kalau ikut dia waswah jadi mazhab apa? Mazhab syaitan. Dah ikut waswah kan? Ikut waswah jadi mazhab syaitan. Lepas tu barulah dia dak buat dah gitu. Dia jadi mari minat ni dan nampak cara dia belajar pun sungguh, cara dia semayang pun sungguh. Dia kalau sungguh-sungguh yang agak drastik ni bimbang. Takut kesungguhan tu dak kekal lama. Dia mari sedar tu dia excited apa ke? Excited ni dia jadi ni. Jadi biasa hok gopoh gini ni dia tak boleh nak tahan lama biasanya. Ada orang ginilah hok syaitan nak goda sangat. Sebab apa? Nampak sungguh sangat. Ibadah pun sungguh, dia nak kacau. Lepas kita gitu, jangan layang. Barulah macam orang lain jadinya. Dah pelik. Maghrib tambah rakaat. Isyak tambah rakaat. Minggu ni. Minggu depan pun tambah rakaat. Minggu sekali lagi pun tambah rakaat. Atau saya tanya kemudian tu. Jadi bukan dah ni. Bukan dah. Maghrib tambah rakaat, isyak tambah rakaat tu kita rasa bukan dah. Kalau maghrib saja, isyak tak buat gitu, kita taklah pelik sangat.
Kalau maghrib tambah serakaat, isyak tambah serakaat, macam mana perasaan kita? Tak apa sedap lah dah. Minggu depan, buat pulak gitu. Ni bukan dah, ni bukan lah. Dia tu was-was orang panggil. Kalau betul tak baca Fatihah, memang dia kena tambah 1 rakaat. Sekarang ni, ni Fatihah baca di tempat dia. Dia ulang baca Fatihah dalam lain daripada berdiri. Dia pergi baca tayat akhir, lain daripada duduk. Maka sunat sujud sahwi. Atau sunat aba'ad. Wallahu a'lam. Dia dak belajar. Belajar macam-macam ujian. Semayang bang dak tidak, tu cara dia. Hak semayang bang rajin ni, banyak ujian dia pula. Dia gitulah. Sebab dunia ni negeri ujian. Negeri nikmat adalah di alam akhirah. Nikmat bermula di alam barzah. Nikmat bermula di alam barzah. Dunia bukan tempat nikmat. Kalau dunia tempat nikmat, tempat balah, Nabi lah yang paling dapat banyak nikmat. Tapi Nabi lah yang paling banyak ujian. Nabi yang paling banyak ujian. Sebab apa? Sebab dunia tempat ujian, bukan tempat nikmat. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 2, muka surat 25. Muka surat 23. Surat 23 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fahazihi awwalu aqabatin istakbalathu fi tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifati liyakuna minal amri ala basirah fayakhuza fi qat'iha. Dalam ini fayakhuzu, nak fayakhuza fi qat'iha, bukan fi qut'iha tu. Fayakhuza fi qat'iha. Ni fayakhuzu fi qut'iha. Fi qat'iha min ghairi buddin bihusnin nazari fi dalaili wa wufuril ta'ammuli wa ta'allumi was su'ali min ulama'il akhirah adilla'it tariqi surujil ummah wa qadatil a'immah wastifadati minhum wasti'dadid du'a'is salihi minhum litawfiqi wal i'anati ila an yaqta'aha bitaufiqillahi ta'ala fayahsulalahu ilmul yaqini bil ghaibi wa huwa anna lahu ilahan
wahidan la syarikalah. Sebut bab ketuhanan dimulai dengan ilahan, Tuhan, wahidan, esa, la syarikalah, tiada sekutu. Disebut bab ketuhanan, asasnya adalah keesaan. Tiada sekutu bagi Allah. Ni pokok pangkal dia. Anna lahu ilahan, Tuhan yang berhak disembah, wahidan yang esa, la syarikalah yang tiada sekutu baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bicara ketuhanan, uluhiyah. Rububiyah pun sama. Pembicaranya adalah wahdaniyah. Huwallazi khalaqahu wa an'ama alaihi bikulli hazihin ni'ami. Hazihin ni'ami. Ni'matun, satu nikmat. Ni'amun, banyak nikmat. Wa yukafi'u, ni. Dalam doa tu. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yuwafi ni'amahu, jangan ni'mahu. Ada tikmah baca ni'mahu, dah tak? Ni'amahu. Ain mesti bagi bawah, bagi atas, bukan bagi mati. Ni'amun, bukan ni'mun. Sekarang satu dia panggil ni'matun. Satu dia panggil ni'matun. Ni'matani, dua nikmat. Ni'amun, banyak nikmat. Ni hazihin ni'ami. Wa annahu kallafahu syukrahu wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi. Wa hazzarahu al-kufra wa durubal ma'asi wa hakama lahu bis-sawabil khalidi in ata'ahu wa bil iqabil khalidi in asahu wa tawalla anhu. Ini hak Minhajul Abidin, hak asal, hak Imam Ghazali. Kemudian ni hak minhaj ni terjemahan. Maka ini, maka ini dibuat kurungan tu. Ini tu kembali kepada perkara yang tersebut daripada berfikir dan mengambil dalil. Ini perkara tersebut daripada berfikir dan berdalil. Yang terdahulu kan, mari keinsafan dalam hati kita. Tuan campur keinsafan. Maka pertama-tamanya kita kena fikir. Nak fikirlah. Allah Ta'ala ni beri kita bagai-bagai nikmat. Allah Ta'ala melepaskan kita daripada bagai-bagai kebinasaan. Ada ni. Tiba-tiba kita tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Kita pun nak kembali baliklah kepada Tuhan yang beri kita bagai-bagai nikmat. Nak kembali balik pada Tuhan yang kurniakan bagai nikmat, kita kena kembali kepada Nabi Muhammad SAW yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Balik pada Nabi lah. Sebab kita ni nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat radhiyallahu anhum dia ikut Nabi je lah. Adapun kita kemudian ni, kita kena belajar kembali ilmu-ilmu wahyu yang tinggalkan oleh Nabi kepada kita. Kita nak kembali balik kepada ilmu wahyu daripada Nabi ni. Nabi cerita kepada kita berkaitan dengan ketuhanan. Kita pun kena kemah dalam bab ketuhanan serta dengan dalil-dalil dia. Ni yang mula-mula ni. Ni kata ini ni. Mana? Maka ini perkara tersebut daripada berfikir dan mengendali. Berfikir ni berkaitan dengan ilmu wahyu yang disampaikan oleh Nabi yang salam kepada kita.
Berkaitan dengan ketuhanan. Fikir betul-betul, biar kenal Tuhan molek-molek. Belajar bab akidah molek-molek serta dengan dalil dia. Hak mula-mula sekali ni. Hak mula-mula sekali. Maknanya apa? Kenal Tuhan dululah. Tapi oleh kerana kita nak kembali pada agama ni, kita kena balik pada agama yang Rasul bawa datang. Kena kenal Rasul juga. Rasul-Rasul ni sifat dia macam mana? Sebab kita nak balik pada agama, kena balik pada Rasul. Bila nak balik pada Rasul, kena kenal Rasul. Jadi dalam kitab Minhaj ni, ini permulaan agama ni. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Tapi dalam kitab tak cerita Rasul ni, cuma cerita kembali kepada Rasul yang mengkhabarkan kita. Tuhan kita ni yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Tuhan kita ni yang menjadikan segala-gala perkara. Kau ni hak mula-mula sekali. Selepas, mari keinsafan. Semayang dia akan bercari dah hadapan lah. Kau ni mula-mula. Tapi semayang segeralah. Bukan semayang dok lagi, bukan. Tapi pertama-tama yang kita nak kena kembali pada agama ni, kembali pada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tauhid molek. Tapi ramai mana orang yang insah lama dah, berubah lama dah, duduk masjid lama dah, tauhid tak pernah peduli. Itu bukan Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ini nama kita kena ingat ni. Minhajul Abidin, perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Perjalanan ila Jannati Rabbil Alamin, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ini jalan dia. Keinsafan yang pertama, kembali pada agama Nabi bawa datang. Hak mula-mulanya Nabi cerita akan kitanya hak berkaitan dengan ketuhanan. Bukan Nabi SAW di awal menyampaikan agama di Mekah 13 tahun. Permulaannya adalah iman akidah. Semayang di Mekah juga. Betul, main di Mekah juga. Tapi masa itu Nabi jadi Rasul 12 tahun dah. Setahun lebih. Mi'raj berlaku setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya di akhir dah. Di Mekah tu. Barulah difardukan sembahyang. Puasa. Nabi duduk Madinah tahun pertama tak ada lagi puasa. Nabi duduk Madinah tahun yang kedua. Barulah diwajibkan berpuasa dan juga zakat. Nabi duduk Madinah 6 tahun dah. Lagi tinggal 4 tahun sebelum Nabi wafat. 6 tahun dah. Baru difardukan haji. Tapi di awalnya, berkait dengan pegangan. Berkait dengan beriman perkara-perkara gaib. Ini hak agama Nabi bawa. Kita boleh, mana ni? Orang kata, hak kepala dulu, kepala ke bawah, kaki ke atas. Duk hal lain dulu. Bab tauhid kemudian pun wujud ada. Pak sudah tak pernah belajar pun bab tauhid. Kuat agama. Kuat berjemaah, rupa-rupa bukan agama sungguh. Kuat baca Quran, kuat berzikir. Kuat tolong orang, pemurah, impak rata-riti tempat agama. Tapi ini hak pertama ni ada ke tak? Ini hak mula-mula ni. Maka ini perkata tersebut daripada berfikir dan berdalil. Ialah aqabah. Dibuat kurungan mujahadah. Yang pertama, yang mula-mula dihadapi oleh hamba di dalam jalan ibadat. Nak mula-mula. Hak pertama ni, hak mula-mula. Aqabah ni diterjemah dengan mujahadah. Dia Aqabah ni bonggok. Aqabah ni bonggok, tempat yang tinggi. Aqabah ni asalnya di tepi lereng-lereng bukit. Itu Aqabah asal dia. Aqabah asalnya jalan yang sukar di tepi-tepi bukit. Tapi maksud di sini adalah mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh yang diserupakan dengan hak bukit tu. Ini Aqabah.
Bonggok peringkat lah. Satu peringkat yang kita kena mujahadah. Satu peringkat yang kita kena mujahadah. Ilmu, taubah, awaik, awarik. Contohnya. Itu satu-satu bonggok, satu-satu peringkat yang kita kena mujahadah. Tapi beberapa bonggok, beberapa peringkat ni, hak mujahadah yang pertama-tama, yang dihadapi oleh hamba dalam jalan ibadat, ialah akabah ilmu dan makrifah. Akabah ilmu pun bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tasawuf. Akabah ilmu dan makrifah. Ilmu makrifah ni satu makna lah. Ilmu dan makrifah satu makna. Apa di ilmu dan makrifah satu makna ni? Hak dalam macam dalam Hidayatus Sibyang kita lah. Makrifah apa? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Hak dalam syarah minhaj Sirajut Talibin, ilmu makrifah ni huwa al-i'tiqadu, pegangan, al-jazimu, yang putus, al-mutabiqu lil haqqi, yang berbetul dengan sebenar, an-nashi'u an dalilin, yang terbit, yang hasil yang terbit, yang hasil pegangan tadi tu daripada dalil lain sikit. Kita dah tu Sibyang makna makrifah dahulu. Makna makrifah dia tu Sibyangnya di muka surat 3. Baris yang ketiga daripada bawah, lebih kurang je lah yang saya baca tadi ni. Yang ketiga tu kan, dan bahawasanya hakikat makrifah. Sebenar-benar makrifah ni apa dia? 3 perkara, ada 3 rukun, iaitu al-jazmu, i'tiqad yang tetap, al-mutabiqu lil haqqi, yang berbetul dengan sebenar, an dalilin. Hak dalam Sirajut Talibin ni, makrifah, al-i'tiqadu, pegangan, al-jazimu, yang putus, al-mutabiqu lil waqi'. Dia kata. Itu al-mutabiqu lil haqqi. Al-mutabiqu lil waqi', yang bertepatan dengan yang sebenar. An-nashi'u, yang terbit, yang hasil pegangan tadi, an dalilin. Itulah tu 3 rukun makrifah. Makrifah hak permulaan agama lah ni. Makrifah hak permulaan agama. Bukan makrifah maqam hakikat. Hak tadi dalam kitab kita tadi tu kan, dan bahawa hakikat makrifah. Ada kitab itu Sibyang tu kan. Dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Hakikat makrifah, sebenar-benar makrifah syariat kita. Bukan makrifah maqam hakikat. Makrifah ni macam mana sebenar-benarnya? Pegangan yang putus, sebenar, berdalil. Itu sebenar-benar makrifah. Tapi kalau makrifah sampai maqam hakiki, itu makrifah aulia. Itu bukan pegangan. Dia bukan pegangan. Dia syuhud zauk di hati, di basirah. Kita pegangan di hati. Ada ni, kita pegangan di hati. Mereka syuhud di basirah, mata hati. Adapun basirah mata hati kitanya gelap. Kita banyak dosa. Kita banyak kelalaian. Dosa semasa banyak lagi yang kita tak tinggal. Dosa hak lepas daripada mau balik. Habis dah taubat. Habis dah taubat. Hak mengupak-ngupak daripada muda pak tua tu, minta maaf belaka dah. Tak minta maaf apa tu? Basirah macam mana? Oh, berzikirlah dianya, berzikirlah dianya, berzikirlah dia. Oh, tu buka dah basirah, dia kata. Dia kata, tok mung tu. Terbuka basirah. Dosa tepek wek terbuka basirah. Allah kena tipu dengan syaitan tak darat, dia panggil. Kalau dia berzikir, dia rasa dah tu tipu daya.
Zikir banyak mana sekalipun, dia tidak akan mengampuni dosa. Dosa wajib bertaubah. Bahkan, orang yang taubahnya tidak, dia buat amal sunat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam kitab Milhad kita ni. Bicara Aqabah taubah. Kerana, Imam Ghazali kata, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Faham tak? Tuang hutang tidak akan terima hadiah. Dia panggil apa tu? Analogi. Oh, ya. Tuang hutang tak akan terima hadiah. Maksud dia apa? Hutang tak bayar. Takut tuang dia marah. Dia kata hadiah. Tuang hutang pun kata, Allah biarlah hutang dia tak bayar dah. Boleh hadiah pun tak apa. Kalau gitu tak apalah, kita berhutang dengan dia lah. Tak payah bayar hutang, kita atas hadiah je. Mengamuklah kawan tu. Apa mu ni? Oh, atas hadiah. Baik, nak baik. Hutang tu bayar dulu. Lepas tu ingatlah dia tolong kita masa kita susah. Kita aturlah hadiah pada dia pula. Gitu. Hutang biar-biar. Kau macam mana? Hari-hari atau kuih. Hutang kita bayar pun tak. Hutang ni alhamdulillah mujurnya awak baiknya. Biarlah hutang tak bayar pun. Atau kuih tiap-tiap hari sudahlah. Faham tak ni? Oh, taubatnya tidak. Wa amal sunat berzikir banyak. Dia rasa macam bahasa dia terbuka. Tu kena tipu di syaitan tak darat. Asal dia hati benda baik pun. Syaitan menipu dari macam-macam cara. Dia terbuka basirah. Ni kau jahil sungguh-sungguh lah. Kita makrifah ni di hati kita. Maqam syuhud tu, dia makrifah dengan di basirah mereka, awliya. Ini makrifah permulaan agama. Supaya diketahui oleh hamba. Dengan betul-betul apa yang dilakukannya. Supaya diketahui oleh hamba, akan betul-betul apa yang dilakukannya. Makna apa yang dilakukan. Apa pekerjaan yang dilakukan ni, biar dalaman dia kuat. Apa pekerjaan dia lakukan, dalaman dia kuat. Faham tak ni? Yelah, kita buat asbab betul-betul. Kita buat asbab betul-betul. Tapi dalaman macam mana? Hak Tuhan belaka qada qadar. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Ni. Tapi kok zahirnya belajar sungguh-sungguh. Kok zahirnya wa amal sungguh-sungguh. Boleh belajar, alhamdulillah. Tuhan beri taufik kepada saya. Boleh buat amal, alhamdulillah, Tuhan taufik pada saya. Hakikinya belajar tu bukan kita. Buat amal bukan kita. Itu Allah Ta'ala. Hak tu, hak betul-betulnya. Tapi kalau kita buat amal serta pegang kita comel betul sungguh, nak riak tak ada jalan lah. Nak ujuk tak ada jalan lah. Bukan hak kita, hak betul-betulnya. Hak Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Tapi wajib berpegang. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah akan Dikau ya Allah, kami. Wajib berpegang, kami yang sembah. Belajar pun kami. Tapi hak sebenar-benarnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku semuanya af'al Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memulai ia menempuhi Aqabah itu, ia tak dapat tidak mesti menempuh Aqabah itu. Kena tepuh molek-molek Aqabah ilmu. Tak dapat tidak mesti menempuhi. Ni kitab Imam Ghazali. Tak dapat tidak. Tak ada tak seduk ngelah lah kot mana-mana pun. Nak jalan ke syurga, yang pertama, tak dapat tidak mesti menempuhi Aqabah ilmu. Ilmu yang pertama mana? Ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. 'Walah pergi pada ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. 'Walah pergi pada ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf, ilmu tauhid. 'Walah pergi pada ilmu makrifah, ilmu tauhid. 'Walah pergi
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.